Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah buat junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, buat ayahanda dan bonda kita yang amat kita cintai, juga kepada guru-guru kita yang amat kita kasih. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan rahmat kepada mereka semua. Matematik tahun 4, formula khas operasi asas, tambah, tolak, darab dan bahagi. Don't wait for things to be happen. Go out there and make it happen. If it doesn't challenge you, it doesn't change you. Be a fighter and you will be greater than before. We deliver. Teknik pembelajaran dan pengajaran pintar modul ke-12. Diharap semua pelajar dapat bersedia dengan buku teks masing-masing. Bagi soalan pertama, nyatakan pola nombor tersebut. Soalan pertama 20,000, 2,200 dan 20. Kita dikenaki menyatakan pola nombor tersebut sama ada menurun ataupun menaik. Bagi soalan kedua 350, 1,400, 5,600 dan 22,400. Kita tengok penyelesaian bagi soalan pertama. Nombor ini menurun dan kurang satu sifar bagi setiap nombor. Kita tengok nombor ini dalam kedudukan menurun dan dikatakan kurang satu sifar. Kita buktikan. Nombor pertama adalah 20,000. Kita buang satu sifar, bermakna nombor kedua menjadi 2,000. Kita buang satu sifar, nombor ketiga menjadi 200. Dan kita buang satu sifar, nombor keempat menjadi 20. Dan apabila kita susun pola nombor ini, kita dapati pola nombor ini menurun. Okey. Dan nombor tersebut berkurangan kerana dibahagi dengan 10. Itu kenyataan. Jadi, apa perlu kita nyatakan di sini ialah pola nombor ini menurun mengikut pembahagian dengan 10, 10. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Nombor ini menaik dengan gandaan 4, 4. Okey, kreativiti kita penting untuk melihat apakah keadaan nombor ini. 350 dan nombor pertama darab dengan 4 menjadi 1,400. 1,400 darab 4 menjadi 5,600. Dan 5,600 darab dengan 4 menjadi 22,400. Jadi benarlah bahawa ianya didarabkan dengan 4. Dan bila disusun, kita nampak pola itu sedang menaik. Jadi kita nyatakan bahawa pola nombor ini menaik mengikut pendarapan 4, 4. Okey. Jadi maknanya kreativiti kita penting untuk melihat kedudukan nombor itu. Mencari pola nombor mengajar kita berfikiran kreatif untuk menyelesaikan soalan atau masalah. Kita perlu menganalisis fakta, menggunakan pelbagai operasi serta peka dengan setiap perubahan. Kita mungkin melakukan banyak percubaan dan setiap percubaan yang kita lakukan tidak semestinya tepat. Namun begitu, setiap cubaan yang kita lakukan memberi kita banyak pengalaman dan akhirnya apabila kita dapat jawapan, ianya dapat dibuktikan dengan tepat. Melaluinya anda lebih kreatif, berdaya saing dan mampu menjana idea dengan lebih cepat lagi. Okey, kita tengok soalan seterusnya bagi operasi tambah. 50,326 tambah 1,240. 6 tambah sifar jadi 6, 2 tambah 4, 6. 3 tambah 25, sifar tambah 1, 1 dan 5. Kita terus turun 5. Jadi jawapan bagi soalan A adalah 51,566. Okey, tandakan right bagi jawapan yang betul. Soalan B, 18,607 tambah 596. 7 tambah 6, 13. 1 di bahagian atas. 1 tambah sifar, 1 tambah 9. 10, 1 di bahagian atas. 1 tambah 6, 7. 7 tambah 5, 12. 1 di atas. 1 tambah 8, 9 dan 1. Jadi jawapan adalah 19,203 bagi soalan B. Tandakan right jika anda betul. Soalan C, ada 3 number. Jadi kita buat peringkat demi peringkat bagi mengelak berlakunya kesilapan. Sifar tambah 8, 8. 1 tambah sifar, 1. 5 tambah sifar, 5. 3 tambah 7. Jawapannya 10. 1 di tangan ataupun di bahagian atas kita tulis.
1 tambah 2, 3, 3 tambah 1, 4. Okey, 40,518. Ada satu nombor lagi, 491. Pastikan nombor itu ditulis di sebelah kanan, rapat di sebelah kanan. Okey, 8 tambah 1, 9. 1 tambah 9, 10. 1 di tangan. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 4, 10. 1 juga di tangan. Kita letakkan di atas. 1 tambah sifar, 1 dan 4. Kita ikut saja. Okey. Okey, jawapannya adalah 41,009. Bagi jawapan C dan tandakan right jika betul. Soalan D, ada 4 nombor. 37,159 tambah 4,025, 9 tambah 5, 14. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 2, 8. 1 tambah sifar, 1. 7 tambah 4, 11. 1 di tangan. Dan 1 tambah 3 adalah 4. Seterusnya nombor ketiga, 891. Pastikan nombor ditulis ikut tempat yang betul, iaitu di sebelah kanan. Rapat di sebelah kanan. 4 tambah 1, 5. 8 tambah 9, 17. 1 di tangan. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 8, 10. 1 di tangan. 1 tambah 1, 2 dan 4. Okey, jawapan dia 42,075. Ada nombor terakhir iaitu nombor 67. Tengok, nombor 67 ditulis di bahagian kanan, di sebelah kanan. 5 tambah 7, 12. 1 tambah 7, 8. 8 tambah 6, 14. 4, 1 di atas. 1 tambah sifar, 1. Dan yang lain tidak ada nombor. Kita tambah je, bubuh je 2 dan 4. Jadi jawab soalan, bagi soalan nombor D, jawapan dia adalah 42,142. Okey, anak-anak boleh menjawab bagi 4 nombor, 3 nombor. Anak-anak boleh jawab terus jika anak-anak mahir dalam operasi tambah. Penambahan berperingkat-peringkat ini bagi mengelak berlakunya kesilapan. Tetapi latihan yang anda buat selalu akan membolehkan anda mahir dengan operasi tambah. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Jumlahkan 51,902, 3,497 dan 12,854. Jumlahkan adalah operasi tambah. Kita tambahkan ketiga-tiga nombor. Kita kena ingat, bila soalan itu bagi tahu jumlahkan, bermakna kita kena jumlahkan dan tengok adakah jawapan yang anda dapati adalah tepat atau tidak. Jika salah, anda perlu buat pembetulan. Okey, kita tengok soalan ke B pula, tambah. Tambah dah tentu kita kena tambah dan kita periksa balik jawapannya sama ada tepat atau tidak. Jika berlaku kesilapan, kita buat pembetulan. Okey, jawapannya adalah 68,199. Okey. Bagi soalan nombor 2 A dan B. Apa yang perlu kita ingat di sini bahawa perkataan itu, apakah makna perkataan itu? Sama ada ia merupakan operasi tambah ataupun tolak ataupun darab ataupun bahagi. Okey, kita tengok soalan nombor 3. Jadual di sebelah menunjukkan bilangan penduduk di daerah R, S dan T. Hitung jumlah penduduk di ketiga-tiga daerah itu. Kita tengok jadual di sebelah. Dia tulis itu di bahagian atas daerah R, S dan T. Bilangan penduduk. Bermakna bilangan penduduk bagi R adalah 14,029. S 25,340 dan T adalah 19,880. Okey. Soalan kata hitungkan jumlah penduduk di ketiga-tiga daerah. Dia bulatkan jumlah. Mana kita jumlahkan ketiga-tiga nombor yang saya telah buat peta. Tengok anak panah ditunjukkan. Okey, kita tambah. Boleh tambah serentak kalau kita mahir dan jawapannya adalah 59,249. Okey, sekali lagi saya tekankan, jika anda mahir operasi tambah, anda boleh tambah semua nombor serentak. Okey, tetapi pastikan anda betul-betul mahir, dan jika anda tidak mahir, anda boleh melakukan operasi peringkat demi peringkat. Okey. Okey, bagi soalan nombor 4, lengkapkan ayat matematik. 23,098
tambah petak kosong sama dengan 50,000. Kita nak mencari petak kosong. Ingat formula. 1 tambah 2 sama dengan 3. 3 tolak 2 sama dengan 1. 2 darab 5 sama dengan 10. Dan 10 bagi 2 sama dengan 5. Ini formula yang kita perlu ingat sampai bila-bila. Kerana dia adalah umpan bagi satu formula yang mudah untuk kita mendapat jawapan bagi soalan yang lebih mencabar, soalan yang lebih susah. Okey, kita tengok bagaimana kita umpankan. Oleh kerana dia merupakan operasi tambah, kita umpankan 1 tambah 2 sama dengan 3. Kita pandai nombor 2 dan kita tahu yang tinggal adalah nombor 1 dan 3. Bagaimana kita nak dapat nombor 2? 3 tolak 1 sama dengan 2. Bermakna 50,000 tolak 23,098, kita akan dapat jawapan dalam petak. Tengok operasi yang diterangkan. 50,000 tolak 23,098. Okey, sifar tak boleh tolak 8, dia pinjam. Pinjam dekat bos dia nombor 5, bos dia tinggal 4. Dia bagi kat sebelah, sebelah dia jadi 10. Kawan dia pinjam pula, dia jadi 9. Kawan ni jadi 10. Lepas tu, hang pinjam dekat aku pula. Okey, ambil. Dia tinggal 9. Jadi kawan ni jadi 10 dan akhirnya kawan dia bagian ujung minta bantuan. Dia tinggal 9 dan kawan sebelah jadi 10. Kita tengok bantu-membantu di antara nombor. 10 tolak 8 tinggal 2. Okey, nombor kedua 9 tolak 9 sifar. 9 tolak sifar 9. 9 tolak 3 6 dan 4 tolak 2 2. Jadi jawapannya adalah 26,902. Kita bubuh dalam petak tersebut. Okey, cuba tambah 23,098 dan 26,902. Adakah jawapannya betul 50,000? Kita kena cek balik sama ada jawapan yang kita bagi tu betul atau tidak. Kita tengok soalan seterusnya adalah 32,907 tambah petak kosong tambah 5,401, jawapan 64,020. Buat formula mudah. Contohnya 1 tambah 2 tambah 3 sama 6. Itu adalah formula mudah. Kita padam nombor 2 dan ada nombor 1, nombor 3 dan nombor 6. Bagaimana nak dapat 2? 6 tolak 3 tolak 1 sama dengan 2. Bermakna 64,020 tolak 5,401 tolak 32,907 akan menghasilkan jawapan dalam petak kosong. Kita tengok operasi penolakan dilakukan. 10 tolak 1 tinggal 9. 1 tolak sifar tinggal 1. Sifar tolak 4 tak boleh, dia pinjam. Kau ni tinggal 3. Okey, dan dia jadi 10. 10 tolak 4 6. Okey, 3 tolak 5 tak boleh, dia pinjam. 6 dia pinjam, dia tinggal 5. Jadi 13. 13 tolak 5 adalah 8. Okey, jawapan dia 58,619. Dia kena tolak lagi satu nombor. Iaitu nombor yang kedua adalah 32,907. 9 tolak 7 tinggal 2. 1 tolak sifar tinggal 1. 6 tolak 9 tak boleh pinjam. Kau ni tinggal 7. Kawan sebelah dia tinggal 7 dan dia jadi 16. 16 tolak 9, jawapan dia 7. Okey. 7 tolak 2, jawapan dia 5. Dan 5 tolak 3 adalah 2. Jadi jawapan dalam petak kosong adalah 25,712. Cuba tambah dengan kalkulator. Okey. Dan adakah jawapannya 64,020? Kita kena cek balik sama ada jawapan yang kita bagi dalam petak kosong itu betul atau tidak. Dan ini apabila kita menggunakan umpan, ini dinamakan umpan untuk mendapatkan formula sebenarnya bagi setiap operasi ataupun setiap soalan. Umpan ini mestilah mudah. Menggunakan formula mudah atau menggunakan, nampak kita gunakan formula yang mudah. Okey, kita tengok soalan nombor 5. 20 tambah pi sama 28. Pi tambah 36 sama dengan 98. 19 tambah pi sama 40. Pi tambah 54 sama dengan 75. Okey, kita gunakan umpan tersebut. 1 tambah 2 sama 3. Okey, kita gantikan pi. Macam mana dapat pi? 3 tolak 1 sama dengan 2. Okey, bermakna 28 tolak 20 akan dapat 8. Okey, maknanya pi adalah 8. Okey, kita cek balik betul kan? Cuba tambahkan 20 dan 8. Adakah jawapannya 28? Okey, kita bubuh nombor 8 dan kita cek betulkah pi itu adalah 8? Yes, betul 20.
Okey, soalan kedua pun kita umpan. 1 tambah 2 dengan 3. Kita tutup di bahagian nombor 1. Kerana kita nak cari P. Macam mana dapat nombor 1? 3 tolak 2 adalah 1. Bermakna 98 tolak 36, jawapan dia 62. Jadi kita tahu P adalah 62. Okey, kita bubuh di situ. 62 tambah 36. Adakah jawapan dia? 98. Okey, kita tengok soalan C. Okey, 1 tambah 2 dah sama dengan 3. Kita nak padam mana? Kita padam nombor 2. Dan kita tahu nombor 2 adalah 3 tolak 1 adalah 2. Bermakna 40 tolak 19. Kita akan dapat jawapan bagi P. Bagaimana P adalah 21. Cuba kita masukkan P di situ. Okey, kita masukkan P di situ. Okey. 19 tambah 21, adakah jawapan dia 40? Okey, bagi soalan yang D, benda yang sama. Kita padam, kita tahu 3 tolak 2 adalah 1, bermakna 75 tolak 54. Kita tahu P adalah 21. Okey. Okey, anak-anak boleh diharap anak-anak faham bagaimana kaedah umpan memainkan peranan penting dalam usaha kita untuk mencari jawapan. Umpan itu mudah kita analisis dan kita buat perbezaan supaya umpan yang sama itu kita gunakan untuk mencari jawapan yang betul. Okey, diharap semua faham dan terima kasih kerana atas sokongan anda semua. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.